Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anita binti Ahmad akan membentangkan pengurusan perubahan sumber manusia di institusi pendidikan di Malaysia. Perubahan sering dikatakan sebahagian perhubungan antara sebab dan akibat, atau dalam istilah kajian ia dirujuk kepada hubungan antara pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah tidak bersandar. Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 adalah satu transformasi pendidikan negara yang melibatkan perubahan berskala besar di mana memerlukan pemimpin menjadi ejen perubahan. Terdapat 6 dimensi perubahan, iaitu yang pertama, tujuan sesuatu perubahan hendak dilakukan. Yang kedua, unit perubahan merujuk kepada fokus utama sesuatu perubahan yang dirancang. Ketiga, sifat perubahan yang telah dikenal pasti. Dan yang keempat, jenis perubahan. Seterusnya yang kelima ialah skop perubahan, iaitu skop terhadap sejauh mana penambahbaikan atau inovasi dalam perubahan tersebut. Dan yang akhir sekali ialah kesan terhadap perubahan yang bakal dilakukan. Seterusnya, dalam sorotan literatur telah digunakan untuk pengurusan perubahan sumber manusia di institusi pendidikan di Malaysia ialah teori latihan oleh Pavlov 1927. Melalui teori ini, proses pembelajaran akan berlaku dengan mudah apabila terdapat perkaitan antara rangsangan dan gerak balas. Latihan yang berkaitan dengan tugas dan penyediaan rangka latihan yang dilaksanakan secara teratur boleh membina rangsangan yang positif. Apabila teori ini dalam konteks program latihan jelas dapat membantu pekerja untuk menguasai kemahiran dan sikap baharu, menurut kajian Azman dan Nurul Inani pada tahun 2010. Hal ini kerana pekerja menjangkakan bahawa dengan mengikuti latihan akan mendorong mereka meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dengan lebih bermanfaat. Dan kekerapan bilangan hari latihan juga yang dihadiri mempunyai hubungan yang positif terhadap pengurusan sumber manusia. Seterusnya, model pengurusan 8 langkah oleh Profesor John P. Cotter telah menyarankan 8 langkah utama untuk melakukan perubahan dalam pengurusan perubahan sumber manusia, iaitu yang pertama, mencipta kesedaran untuk berubah. Seorang pemimpin akan mencipta kesedaran baharu untuk berubah di bawah kaki tangan di bawahnya. Seterusnya, membentuk pasukan yang kuat. Untuk langkah kedua, yang dianggotai oleh subordinat secara adil dan dapat mempengaruhi orang lain semasa proses perubahan. Langkah ketiga pula ialah membina visi dengan menjelaskan bentuk dan arah usaha perubahan serta tujuannya. Seterusnya, langkah keempat ialah menyampaikan visi dan menyebarkan visi perubahan kepada ahli organisasi supaya mereka mengetahui perubahan yang akan berlaku dengan terperinci dengan penyampaian maklumat yang mencukupi. Langkah kelima pula ialah menurunkan kuasa kepada warga organisasi dengan menghapuskan halangan serta memperkasakan subordinat melalui pengetahuan, sumber dan kemahiran untuk bergerak ke arah perubahan serta menerima pandangan subordinat dan menyediakan latihan kepakaran dalam mengurus perubahan. Langkah keenam ialah membentuk kejayaan jangka pendek di mana dapat menaikkan semangat subordinat. Langkah ketujuh ialah mengukuhkan penambahbaikan, iaitu proses meneruskan perubahan dengan mengatasi masalah dan halangan yang ada ketika perubahan sedang berjalan. Langkah yang terakhir, yang ke-8, iaitu langkah membudayakan perubahan atau mengukuhkan perubahan supaya kekal stabil. Kajian lepas menunjukkan terdapat perubahan tingkah laku yang positif dan berterusan hasil program latihan guru untuk perubahan jangka panjang.
di institusi pendidikan. Daripada 508 respons, lebih separuh iaitu 59% telah melakukan sekurang-kurangnya satu pengalaman profesional atau PE. Hasil dan perbincangan diperoleh daripada sampel iaitu 298. Pandangan responden mengenai tahap kepuasan mereka berada pada skala Likert 6 mata iaitu 2/3. 2/3 mewakili 68% daripada mereka telah biasa menjalankan pengalaman profesional PE dan menunjukkan mereka sangat berpuas hati. Aspek-aspek yang dianggap paling berharga oleh para peserta semasa PE mereka adalah amalan kelas kehidupan sebenar, bekerja dengan guru dan bimbingan. Implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia dari aspek perubahan pendidikan. Yang pertama, dasar iaitu PPPM 2013 hingga 2025 dalam anjakan ke-10. Kementerian akan mengkaji semula portfolio dasar dan program sedia ada bagi menumpukan sumber manusia dan keuangan. Dasar pendidikan khususnya digubal bagi mengatasi masalah ataupun kelemahan yang terdapat dalam sistem pendidikan. Guru-guru adalah kunci kepada reformasi dalam bidang pendidikan. Seterusnya dalam bidang implikasi latihan pula, bermula dengan akta, perubahan boleh dibuat terhadap komponen-komponen lain sistem pendidikan yang merangkumi ketiga-tiga komponen penting di atas iaitu isi kandungan pendidikan, alat-alat pendidikan dan infrastruktur. Contohnya apabila kita mengubah kurikulum sekolah, faktor-faktor latihan guru, soal fizikal, soal kemasukan teknologi baru, sistem penilaian, kebajikan guru, profesionalisme dan lain-lain lagi hendaklah diambil kira. Perubahan ala baru pembangunan negara abad ke-21 juga memerlukan ribuan tenaga mahir dan tenaga profesional yang berilmu. Oleh sebab itu, pelaburan pendidikan yang merupakan agenda pembangunan sosial juga menjadi satu agenda yang amat mendesak bagi merealisasikan peluang pendidikan dan latihan ke arah pembentukan pekerja berilmu. Langkah bagi melahirkan pekerja berilmu mendorong sesebuah negara memperuntukkan pelaburan yang tinggi dalam pendidikan dan latihan. Pendekatan pembangunan profesionalisme secara konvensional iaitu mengikuti latihan secara formal, kursus, bengkel dan latihan secara bersemuka tidak lagi popular pada masa kini. Sebaliknya, pembangunan profesionalisme melalui pengalaman yang diperolehi semasa menjalankan tugas lebih efektif. Dalam hal ini, pemimpin selaku fasilitator perubahan mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan profesionalisme berterusan warga organisasi. Seterusnya, untuk organisasi, implikasi terhadap organisasi, perancangan latihan dalam perkhidmatan yang diurus bersama sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah dicadangkan agar dapat menambah baik serta melakukan pemantauan dan penilaian ke atas latihan dalam perkhidmatan yang dijalankan di peringkat sekolah. Proses ini juga boleh digunakan sebagai langkah penambahbaikan pada sistem pendidikan negara kita. Seterusnya, implikasi terhadap pentadbir. Kementerian Pendidikan dicadangkan agar memberi panduan dan kepada pihak pengurus sekolah dalam menyampaikan kandungan dan tujuan dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan melalui latihan dalam perkhidmatan supaya kekeliruan guru-guru dapat diatasi. Perubahan dalam dasar dan kandungan latihan dalam perkhidmatan memerlukan kepakaran, pengetahuan dan kaedah penyampaian khusus dan berbeza. Implikasi dari kajian ini dicadangkan agar
Kementerian Pendidikan Malaysia mewujudkan kumpulan guru di peringkat PPD seperti SIC Plus atau pegawai dari JPN yang boleh menjadi penyampai kursus latihan dalam perkhidmatan dengan lebih berkesan. Akhir sekali, implikasi terhadap guru ialah pengetahuan, kemahiran dan keupayaan yang meningkat ke arah profesionalisme guru-guru dianggap sebagai latihan dalam perkhidmatan guru-guru. Segala usaha pembelajaran secara profesionalisme oleh guru-guru selepas latihan perguruan asas dianggap sebagai perkembangan staf. Ia adalah pembelajaran sepanjang hayat bagi tujuan peningkatan profesionalisme. Proses penambahbaikan guru menurut Fulan 1982, guru-guru yang melibatkan diri dalam latihan dalam perkhidmatan ingin menjadi guru yang lebih baik daripada yang sedia ada. Maka, program-program tersebut perlu menyediakan peluang kepada guru-guru untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan profesionalisme agar ia menjadi tangga kemajuan kejayaan guru-guru tersebut. Maka guru-guru akan menjadi lebih bermotivasi dan komited terhadap latihan dalam perkhidmatan. Isu-isu pendidikan di Malaysia yang paling ketara ialah dua faktor mempengaruhi kualiti perkhidmatan, iaitu yang pertama ialah kualiti teknikal, yang kedua ialah kualiti fungsional. Kualiti teknikal dimaksudkan ialah kualiti tentang produk atau perkhidmatan utama yang ditawarkan, manakala kualiti fungsional ialah layanan pelanggan yang diberikan untuk menyampaikan produk atau perkhidmatan utama tersebut kepada pelanggan. Manakala model jurang kualiti perkhidmatan oleh para suraman pada tahun 1985 pula menjelaskan terdapat beberapa jurang utama yang sering menyebabkan prestasi layanan terhadap pelanggan tidak seperti yang dijangkakan. Jurang ini menyebabkan perlunya 10 komponen prestasi perkhidmatan. Ini iaitu termasuklah kebolehcapaian, komunikasi, kompetensi, kesopanan, kredibiliti, kebolehpercayaan, jaminan, layanan ketara serta pemahaman dan mengenali pelanggan. Namun hasil kajian para suraman pada tahun 1988 mendapati hanya 5 komponen sahaja yang benar-benar mengukur kualiti perkhidmatan apabila kajian telah menggunakan 200 sampel pelanggan di sebuah pasaraya di barat daya Amerika Syarikat. Selain daripada itu, beberapa kajian pula menunjukkan bahawa keberkesanan latihan juga mampu mempengaruhi kualiti perkhidmatan pekerja. Keberkesanan latihan didefinisikan sebagai pencapaian objektif latihan di mana latihan tersebut mampu membekalkan pengetahuan dan kemahiran serta membentuk sikap pekerja yang positif dan akhirnya memberi manfaat kepada pekerja dan organisasinya. Okey, seterusnya, amalan konsep belajar seumur hidup. Guru mampu memperbaiki diri sebagai pelajar dalam paradigma belajar seumur hidup. Seterusnya, limitasi kajian dan cadangan kajian pada masa hadapan ialah yang pertama, pemimpin perlulah bersikap terbuka di mana perkara-perkara baru termasuk dalam perubahan, reformasi, pembangunan pendidikan yang melibatkan sumber manusia perlulah diterima oleh seorang pemimpin secara terbuka. Seterusnya, untuk birokrasi pula, pada masa akan datang, birokrasi dalam pengurusan sumber manusia boleh juga dibuat kajian yang lebih mendalam bagi menggalakkan perkembangan kreativiti dan menjadikan pekerja profesional lebih inovatif. Integriti dalam pengurusan sumber manusia meliputi pelbagai aspek berkaitan dengan kualiti seperti pengetahuan, kemahiran, latihan, profesionalisme, perkhidmatan cemerlang, nilai kerja yang produktiviti serta kesetiaan pekerja terhadap profesion dan organisasi juga boleh diperluaskan untuk kajian akan datang. Kajian yang seterusnya
boleh juga ditambah baik ialah kajian dalam pengurusan sumber manusia di institusi pendidikan di Malaysia boleh dijalankan di masa depan dengan memberi perhatian kepada keperluan bagi melatih dan meningkatkan kualiti kerja dalam kalangan pekerja sokongan dalam aspek disiplin, kerja, etika, kemahiran dan integriti personal. Sekian, terima kasih.